Dengan segala hormatnya, saya menjemput mantan Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara, juga Setiausaha Publicity DAP Malaysia, Saudara Tony Phua. 让我们大会邀请民主行动党全国宣传秘书潘显伟 Tony Phua。Daripada PAS, PKR, DAP, rakan-rakan, penduduk-penduduk, pengundi-pengundi Kulai dan Johor, selamat malam, salam sejahtera, salam ubah, salam bersih, Tajia Wan Seng Hao. Saya Kuala Tangku, Kerajaan Barisan Nasional, Dato' Sri Najib Abdul Razak, dia dah tahu masa sudah sampai. Bila Barisan Nasional datang, tengok penonton-penonton hadirin yang datang sebegini, mereka dah tahu pada 5 hari bulan Mei, Barisan Nasional akan Najib memang takut. Baru-baru minggu lalu, 2 jam dalam televisyen, beliau telah pun mengumumkan manifesto Barisan Nasional. Panjang lebar. Surat khabar 1 hari kemudian, 4, 5, 6 muka surat semua cakap baik tentang manifesto Barisan Nasional. 我们知道我们的首相已经非常害怕，他上个礼拜在电视台上宣布了第一次国政的完整的宣言，以前从来没有宣布过的。以前他们的宣言只是一面几行字就够了。以前不用宣布宣言的，以前是包牙诶，现在我没有了。现在他需要上电台2个小时解释他们的宣言，然后在报章上报道6、7、8遍，讲国政的宣言多么的好啊！ Dulu Barisan Nasional langsung tak perlu keluarkan manifesto. Ada manifesto pun 1 muka surat saja, 1 ayat, 2 ayat sudah cukup. Sebab dulu Barisan Nasional tahu tentu menang, tak akan kalah. Tapi kali ini tak sama. Kali ini Barisan Nasional akhir sekali keluarkan 1 manifesto yang cukup tebal. Boleh kata cukup lengkap lah. Kena makan masa 2 jam live di televisyen. Tapi bila kita lihat, kita baca apa yang ada dalam manifesto tersebut, kita rasa hairan. Kita rasa hairan kerana apa yang ada dalam manifesto tersebut. Oleh kerana Najib Abdul Razak tak pernah buat manifesto, tak tahu macam mana nak buat manifesto, dia ambil Pakatan Rakyat punya manifesto yang diumumkan 1 bulan lalu, letak atas fotokopian, tekan button copy, cetak rompak semua, keluar manifesto, cap Barisan Nasional, kata manifesto Barisan Nasional. Pakatan Rakyat kata nak turunkan harga kereta, Barisan Nasional ikut sama nak turunkan harga kereta. Pakatan Rakyat kata nak turunkan kadar tol, hapuskan kadar tol,
Barisan Nasional kata nak turunkan harga tol. Pakatan Rakyat kata nak bina lebih rumah mampu milik. Barisan Nasional kata dia pun nak bina lebih rumah mampu milik. Pakatan Rakyat kata nak berikan RM1,000 untuk semua warga emas di Malaysia. Barisan Nasional kata lebih baik RM1,200. Oh. Tapi bila okey, kena beli nombor sini. JLW 7520 JLW 7520 JEU 7949 7949 JMY 5259 5259 JLV 5821 lampu tak tutup JLV 5821你的车灯没有关明天中号码的话要记得捐款给行动党bila Pakatan Rakyat mengumumkan manifesto kita dapatkan kritikan yang penuh daripada semua pemimpin Barisan Nasional. Dia orang kata, kalau ikut manifesto Pakatan Rakyat, kalau kita turunkan harga kereta, kita hapuskan tol, kalau kita bina begitu banyak rumah, kalau kita berikan wang kepada rakyat, kerajaan akan bankrupt. Tiap-tiap satu mengkritik Pakatan Rakyat, kita akan membankruptkan negara. 当我们的宣言宣布时候，我们的国政领袖每一个出来一个一个打子弹批评我们明年宣言，讲这个宣言不可以用，因为如果我们明年宣言落实的话，我们国家ai不改了。Tapi bila kita lihat manifesto Barisan Nasional, sama juga. Turun harga kereta, turun harga tol, bina lebih rumah, bagi RM1,200. Bagi lebih daripada Pakatan Rakyat. So kalau kita beri RM1,000 akan bankruptkan negara, Barisan Nasional bagi RM1,200 akan bankruptkan negara dengan masa yang lebih cepat. Yang 如果我们的宣言能够导致我们国家破产，我们看我们的国政宣言，他们承诺的比我们的还要多。我们讲给1000块，他讲给1200块，这样我们的宣言会导致国家破产，他们的宣言不是导致国家破产的更加快。没有理由的，没有逻辑的， semua tak masuk akal. So kita dapat tahu daripada perkara ini dua perkara. Barisan Nasional tak tahu macam mana nak tulis manifesto. Nombor dua, segala kritikan mengenai Pakatan Rakyat akan membankruptkan negara adalah pembohongan, penipuan, penyelewengan yang mereka ingin supaya rakyat Malaysia tidak akan mempercayai kepada manifesto Pakatan Rakyat yang kita telah buat secara teliti, dan kita telah menganalisis semua angka-angka yang terlibat, dan kita tahu bahawa kalau kita jadi kerajaan, kita akan 100% menunaikan janji-janji kita kepada semua rakyat di Malaysia, tak kira kaum, tak kira bangsa, tak kira geografi. Tapi bagi rakyat yang kat tengah-tengah, manifesto Pakatan Rakyat, manifesto Barisan Nasional, siapa nak percaya? Nak percaya siapa? Nampak dua-dua sama. Siapa nak percaya? Kita kena percaya parti yang lebih kredibel.
yang telah selama ini menunaikan janji mereka, yang telah selama ini tidak bercakap bohong. Kita lihat Barisan Nasional, macam mana mereka akan menunaikan janji mereka. Mereka kena pinjam wang daripada bank, pinjam wang daripada institusi kewangan untuk memberikan wang kepada rakyat. Ini akan mengakibatkan hutang negara kita menjadi lebih tinggi. Sudah cukup tinggi, akan naik lagi. Mereka kalau tak cukup wang lagi, mereka telah tulis dalam manifesto mereka, mereka akan kenakan cukai tambahan kepada semua rakyat di Malaysia, tak kira bangsa, tak kira umur, tak kira jantina, semua kena bayar cukai barang-barangan dan perkhidmatan. 要是我们国政政府要落实他们的宣言的话，他们会做2件事。他们第一会向银行借钱，导致我们国家的债务不停的在增加，现在已经是5020亿停息了。再借下去的话，我们很快就要到1兆了，很快就要到1兆了。我们不可以等到1兆我们才来考虑要不要换政府。如果没有拿债的话，他就会向人民开刀，拿人民来开刀，向人民抽更多税，吸人民的血汗钱。他已经在宣言里面讲得很清楚，他们会执行消费税。消费税是什么？消费税就是说，你买鞋子要还税，你买裤子要还税，你洗头发用洗发露要还税，你洗澡用肥皂要还税，你买椅子要还税，你去餐厅吃要还税，什么东西他都要跟你抽税。这个是国政政府的做法。Cara kerajaan Barisan Nasional nak buat ialah untuk meningkatkan hutang dan mengutip cukai. Tak kira apa umur, orang tua ke, orang kurang upaya ke, budak-budak kecil ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang bersara ke, orang tak ada kerja ke, orang kaya ke, tak kira lokasi. Setiap penduduk di Malaysia asal ada perbelanjaan akan dikenakan cukai oleh kerajaan Barisan Nasional. Nak bayar cukai kepada Barisan Nasional tak? Nak bayar cukai kepada Barisan Nasional tak? Kalau tak nak, kena bagi tahu kepada Barisan Nasional, kita tak akan bayar cukai kepada satu kerajaan yang korup, satu kerajaan yang rasuah. Boleh tak? Pakatan Rakyat, kita pun ada janji-janji yang lebih kurang sama. Bukan kata tak ada, ada. Tapi macam mana Pakatan Rakyat akan menunaikan janji kita? Kita akan menunaikan janji kita dengan mengurangkan rasuah. Kita akan menunaikan janji kita dengan mengurangkan pembaziran. Kita akan menunaikan janji kita dengan menjalankan tender-tender terbuka. Segala wang yang kita jimat, setengah kita beri balik kepada rakyat, setengah yang baki kita bayar balik cukai yang selama ini dikumpul oleh Barisan Nasional. Ini cara Pakatan Rakyat untuk menubuhkan satu kerajaan yang benar-benar cekap, amanah dan telus. 我们明年政府要讲落实我们的承诺，国政政府是通过税跟债。我们的方式很简单，我们的方式就是要减低贪污，告别腐败，不要再做浪费人民钱的项目，那些白项的项目。只要我们这笔钱省下来，一半的钱我们能够回馈给人民，给人民一些福利、好处跟新的建筑。另外一半，我们会拿回来还我们国政政府多年以来所累积的债。我们不要为难我们的下一代，
这些债不是我们现在要还的，这些国政所累积的债，是他拿了我们未来下一代的钱借来现在用，到时我们的下一代、我们的孩子、我们的子孙们需要为我们还这笔债。所以我们不要这种政府，我们要的是一个干净的政府。Kita lihat Barisan Nasional dalam manifesto mereka, mereka pun kata nak basmikan rasuah. Percaya tak? Barisan Nasional kata nak basmikan rasuah. Percaya tak? Mereka kata kita akan mempercepatkan kes-kes rasuah, kes-kes penyalahgunaan kuasa kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM, MACC. MACC akan mengambil tindakan dengan cepat, dengan segera, supaya rakyat ada keyakinan kepada agensi-agensi kerajaan untuk menentang rasuah. Wah, sedap bunyi tu. Oh, basmi rasuah, Kerajaan Barisan Nasional ikut kata Pakatan Rakyat. Tapi ada buat tak? Selama ini ada buat tak? Ataupun segala selama ini adalah cakap-cakap kosong saja? Saya masuk parlimen, tiap-tiap tahun saya baca laporan Ketua Audit Negara. Tiap-tiap tahun saya baca. Tahun 2008, kerajaan beli pemutar screwdriver. Dia beli screwdriver jenama baik. Harga asal RM32. Wah, cukup mahal. Itu jenama baik punya. Kalau kita pergi kedai macam tu, RM5 cukup dah. Jenama baik RM32, tak apa. Beli yang baik mungkin boleh tahan 100 tahun. Dia beli dengan harga apa? Dengan harga RM229. Kalau ikut bahasa Inggeris, kita kata apa tau? The government is buying a screwdriver to screw you. Komputer laptop. Sekarang komputer yang paling baik pun lebih kurang RM4,000 lah. RM4,000 you bagi kedai, masih ada baki boleh dapat balik. Kerajaan Barisan Nasional beli laptop dengan harga apa? RM42,000. Dan bagi rakan-rakan yang berbangsa Melayu di sini, kerajaan selalu kata mereka menubuhkan marah untuk membantu rakyat Melayu yang miskin, untuk mempertahankan hak orang Melayu. Agensi yang membeli laptop dengan harga RM42,000 ini adalah agensi marah. Adakah ini bukan merupakan satu pengkhianatan daripada Kerajaan Barisan Nasional kepada yang berbangsa Melayu? Kita tak ada masalah. Rakyat Cina, rakyat India tak ada masalah kalau kerajaan menggunakan wang rakyat untuk membantu orang Melayu yang miskin. Langsung tak ada masalah. EAP tak ada masalah. Yang kita ada masalah adalah bila kerajaan menyalahgunakan alasan membantu orang Melayu untuk membantu kroni-kroni Barisan Nasional untuk membeli barang-barang dengan harga yang terlalu mahal. Itu kita akan bantah habis-habisan. Kajak tahu tak? Kajak. Kalau tayar banci, you kena pakai jack untuk menaikkan kereta. Kajak tahu ah. You pergi kedai, you beli RM50. Kerajaan beli berapa ringgit? RM5,700. RM50 boleh beli, dia beli RM5,700. Tahun lalu paling best. Mereka beli binoculars, teropong.
Terpung harga RM1,940. Kerajaan beli dengan harga RM56,400. Tak sampai RM2,000 punya produk, dia beli dengan harga RM56,000. Ada tindakan daripada kerajaan MACC tak? Ada nampak tindakan tak? Sebenarnya ada. Jangan kata tak ada. Ada. Banyak cepat. Bila audit report keluar, dia bagi MACC. MACC dalam mangsa 2 minggu saja keluarkan laporan siasatan. Panggil PC, press conference, siaran media. Dia kata kita telah siasat. 2 minggu dia telah habis siasat. Cukup berkesan. Dia melaporkan bahawa terpung itu, walaupun harga pasaran adalah RM1,940, kerajaan beli dengan RM56,000. Kita dah siasat, tak ada rasuah. Habis kenapa beli dengan harga yang lebih mahal? Itu kerana kerajaan terbeli dengan harga yang lebih mahal. 我们那个望远镜啊，政府部门应该用1940块买的，他们却用了人民56,400块来买。我们的国政政府有采取任何行动吗？看起来是好像没有，但是其实有。不要讲没有，给点面子啊！有，很快的交上去给反贪污委员会做调查。反贪污委员会做了调查过后，很快的2个礼拜以内就能做出报告了。哇，真的很有效哦！2个礼拜就解决任何的调查了。调查报告出来，他跟记者讲：“我们已经调查了这个案件，我们发现没有任何贪污的现象。”要是没有贪污的话，这样为什么买那么贵？因为我们的官员只是买贵了。多假类每个贵了的，多假类不会贵了。Saya nak katalah, saya nak beritahu kepada SPRM, 我要向反贪污委员会讲， kalau dia orang beli dengan harga yang lebih mahal 10%, okeylah beli terlalu mahal ataupun terbeli terlalu mahal. Tak apa, kita boleh terima 10%. Kalau dia beli dengan harga yang lebih mahal 20%, saya boleh tutup satu mata lah. Tak apalah, 20% dia ada rasuah, dia bagi dia rasuah lah. Tapi bila pegawai kerajaan dan kerajaan membeli produk dengan harga 2,000% lebih mahal, you bagi tahu tak ada rasuah, saya akan tenang sama you. Keluarkan Barisan Nasional dari Putrajaya.我们看得到很清楚。国政政府虽然嘴巴上面讲得很甜，想要反贪污，想要尽快解决反贪污的案件，但是实质上在落实他们的承诺之后，他们就没有那个勇气，他们也没有那个意志来执行他们的反贪污计划。他们反贪污计划只是在书上表面上看得很好而已，很好听而已，但事实上真的是他们可能是自己人在吃钱，不好意思要把他们带去反贪污计划。Bukan itu saja, kita lihat Najib baru-baru ini dia tanda tangani satu election integrity pledge, janji integriti pilihan raya. Najib tanda tangan. Janji integriti pilihan raya ini, dia kata apa? Saya tidak akan rasuah. Saya tidak akan beli undi.
Saya akan mematuhi semua undang-undang. Dan saya akan mempentingkan, mendesak supaya semua ahli-ahli Barisan Nasional tidak rasuah, tidak salah guna kuasa dan mematuhi semua undang-undang. Wah, cantik tu. Najib tanda tangan Election Integrity Pledge. Gambar-gambar besar-besar dalam surat khabar semua keluar. Yang paling cantik tahu apa tak? Yang paling cantik menteri-menteri yang diri belakang Najib. Siapa diri belakang Najib? Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Taib Mahmud. Dia diri belakang Najib, menyaksikan, menjadi saksi kepada satu janji integriti pilihan raya. Boleh percayakah janji macam ini? Semua buaya-buaya darat dua kaki diri di belakang. Najib tanda tangan. You boleh percayakah? 我们的首相签了一个承诺，讲未再来届大选反贪污，不要买票，尊重所有国家的立法。但他签这个承诺的时候，站在他后面是一些部长，包括沙劳越的出名百毛。白毛徛到迄个啊，一条纸给有用无？白毛无到牢内面啊，一条纸就是废纸来呀。Dan kita boleh lihat 2 minggu selepas Najib menandatangani janji integriti pilihan raya, ada video keluar, video Global Witness keluar. Saudara mara yang dekat kepada Taib Mahmud ada dalam video. Dia orang dapat tanah orang asal Sarawak dengan harga yang murah, nak jual kepada orang asing, jual kepada orang putih dengan harga yang murah. Dia orang bawa lawyer, bawa peguam tunjuk macam mana dia boleh ambil keluar wang ini daripada Sarawak tanpa bayar sebarang cukai melalui syarikat di Singapura. Jelas video tersebut keluar Malaysia kini, tak ada dalam utusan Malaysia. Video tu jelas, bukan bunyi tak jelas tau, bukan muka tak dapat tengok tau. Jelas siapa yang ada dalam video merupakan saudara-saudari yang terdekat, saudara mara yang terdekat kepada Taib Mahmud. Tapi sampai hari ini Perdana Menteri Dato' Sri Najib Abdul Razak langsung tidak berkata apa-apa. Kita desak, Pakatan Rakyat kita desak supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah pergi ke Sarawak untuk menyiasat dan menahan Ketua Menteri Sarawak Taib Mahmud. 我们要求反贪污委员会过去沙劳越调查百毛，因为百毛在那个录影片里面被抓到他的亲戚跟百毛买了地，用便宜价钱要卖给外国人，用便宜价钱卖，还要帮这些外国人教他们怎样如何通过新加坡的公司逃税，还要帮他们逃税，不只用不应该得到的地卖给外国人，他们还教外国人逃税。所以我们要求反贪污委员会去调查Taib Mahmud。说我们叫他去调查，首相到今天有讲任何话吗？没有讲到任何话。Tapi bila MACC kata nak siasat sama Taib Mahmud, you tahu apa Taib Mahmud kata? Taib Mahmud kata, saya tidak akan berikan kerjasama kepada MACC. Kenapa? Sebab MACC ini nakal dan tidak ikhlas. Ketua Menteri boleh cakap macam itu lah.
Ketua Menteri boleh cakap saya tidak akan kerjasama dengan MACC kerana mereka nakal dan tidak ikhlas. Mana ada satu ketua menteri dalam negara kita boleh cakap macam ini, dan Perdana Menteri dan janji sama rakyat Malaysia akan membanteraskan rasuah, membisu. Satu perkataan pun tak kata. Saya boleh beritahu, kalau dia tu ahli DAP, dia akan kena dibawa ke tingkat 14 macam Teo Beng Hock. Beli bendera RM3,000 bendera untuk menyambut Hari Merdeka, bukan untuk masuk kocek sendiri. Teo Beng Hock beli bendera dengan harga tak sampai RM3,000 sahaja. Beli bendera untuk menyambut Hari Merdeka, menunjukkan ketaksetiaan kita kepada negara, ditangkap, dibawa ke MACC, dan kita terpaksa melihat beliau terbunuh dari bangunan MACC. Tapi bila Taib Mahmud boleh kata saya tak nak berikan kerjasama langsung kepada MACC. 我们的白毛可以跟我们的反贪委员会讲，还谈条件，还讲说我不会跟你合作，你不用来调查，我不会回答给你。不止这样讲，还讲他们没有诚意。如果是行动党党员像赵明富这样，他马上就被抓，被拉上第14楼，为了什么？为了买2000多块的国旗庆祝国庆的，表达我们对国家的忠心。隔一天，我们却发现他的尸体在5楼。我们的赵明富完全没有机会，我们的白毛呢，还可以在那里演戏。Saya tidak akan berikan kerjasama kepada SPRM。而最让我们失望的是，我们首相给我们承诺，他会反贪污。但如果他会反贪污的话，为什么到今天我们的 MACC 还没有去到我们百毛的办公室里面访问他，调查他的贪污案件，对不对？Kalau katakan Ketua Menteri Pulau Pinang yang dibuat tuduhan fitnah bahawa dia berrasuah, MACC akan terus terbang ke pejabat beliau, masuk bilik, minta Lim Guan Eng menjawab. Lim Guan Eng bukan sahaja akan menjawab, dia akan tanggalkan semua, tunjuk saya cukup bersih. Kerajaan Pulau Pinang semua ahli exco memamerkan semua aset ahli-ahli exco kerajaan negeri. Semua orang, bukan saja MACC saja, semua rakyat Malaysia boleh pergi laman web Pulau Pinang, Kerajaan Pulau Pinang, tengok berapa banyak wang Lim Guan Eng ada, berapa kereta dia ada, berapa rumah dia tak ada. Tapi kita tahu tak, Taib Mahmud, 45 bilion ringgit yang tidak diberitahu kepada rakyat di Malaysia. Kita mampu dan kita boleh membogilkan diri sendiri kerana kita berani, kerana benar. Tapi kita tak bogilkan sendiri seperti Chua Sui Lea. Itu tak sama. Kita tak begitu berani. Kita tak begitu berani. Kalau nak tunjukkan kewangan kita, aset kita boleh. Semua orang boleh tengok. So kita minta, bukan sahaja Perdana Menteri kena menyiasat Taib Mahmud, bukan sahaja Perdana Menteri kena tanda tangani janji integriti pilihan raya, beliau juga perlu memberitahu semua rakyat di Malaysia aset-aset dan kewangan
setiap menteri yang ada di Barisan Nasional sekarang. Betul tak? Saya nak tahu berapa kaya Kak Syarizat. Saya nak tahu. Saya nak tahu berapa kaya bekas Menteri Tan Sri Chan Kong Choi. Saya nak tahu berapa aset Tun Sami Value ada. Tapi Barisan Nasional tak telus. Sebab itu manifesto Barisan Nasional tidak boleh dipercayai. Tak boleh dipercayai. Okey? Sekarang dah saya kritikkan Barisan Nasional. Kenapa rakyat kena sokong Pakatan Rakyat? Dulu, tahun 2008, kita boleh katalah. Kita boleh kata tahun 2008, parti DAP, parti PKR, parti PAS tak pernah memimpin. Tak ada track record. Tak ada pengalaman. So kita setuju. Rakyat mungkin takut sikit nak undi kepada Pakatan Rakyat. Tapi hari ini tak sama. Hari ini rakyat boleh lihat prestasi, pencapaian Kerajaan Pulau Pinang, Kerajaan Selangor, Kerajaan Perak semasa Pakatan Rakyat berkuasa. Kita berikan pebokat. 以前我们人民可以讲不敢投行动党，不敢投公正党，不敢投回正党，因为你怕这个党虽然我们不喜欢国政，到底我们这三党可以不可以执政？他们没有经验哦。但现在不一样了，现在我们已经在雪州、在滨州、在其他州执政了，我们有成绩单出来给大家看了。大家可以做一个明确的评估，到底哪一个政党、哪一个联盟在补城会是人民最好的政府，对不对？Kerajaan Selangor pada tahun 2008 kali pertama kita memimpin. Bajet kerajaan 1.1 bilion ringgit. Defisit tak cukup wang. Tak cukup wang. Masa tu Barisan Nasional. Sekarang kita naikkan bajet 50%. 1.6 bilion ringgit kita tambah perbelanjaan. Selalunya kalau kita tambah perbelanjaan, hutang lebih. Tambah, naik lagi. Tapi tak. Walaupun kita naikkan perbelanjaan sebanyak 50%, kita tidak ada sebarang hutang dalam 5 tahun ini, malah kita mencapai rekod lebihan yang paling tinggi sekali dalam Selangor, 180 juta ringgit. Kerajaan Negeri Selangor, bila kita nak umumkan, nak melaksanakan dasar air percuma 20 kubik meter kepada setiap rumah di negeri Selangor. Kita berikan air percuma setiap bulan 20 kubik meter kepada setiap rumah di negeri Selangor. Barisan Nasional kata apa? Oi, tak boleh. Kalau you bagi air percuma, nanti Selangor bankrupt. Sudah 5 tahun. Tiap-tiap tahun 130 juta ringgit kita bagi. Sudah 5 tahun, jumlah pembelanjaan air percuma 650 juta ringgit. Selangor ada bankrupt tak? Selangor ada bankrupt tak? Selangor bukan saja beri air percuma. Selangor dah bagi skim mesra usia emas. Macam apa yang dijanji dalam manifesto Pakatan Rakyat Johor. Kita nak berikan RM2,500 insurans kepada semua warga emas yang ada di Johor seperti yang dinikmati oleh rakyat di negeri Selangor. Anak baru lahir, kita bagi RM100. Bila 18 tahun kita labur, kita berikan RM1,800. Anak masuk universiti, kita bagi RM1,000.
Kita ada pelbagai jenis skim mikrokredit dan kebajikan yang lain yang telah pun meningkatkan ataupun mengurangkan beban kepada rakyat di negeri Selangor. Selangor tak bankrupt. Malah rezap kewangan kerajaan negeri Selangor telah pun meningkat daripada 700 juta ringgit sehingga 2.5 bilion ringgit hari ini dalam jangka masa 5 tahun saja. Tapi saya bagi tahu Menteri Besar Tan Sri Khalid, jangan ketukut sangat. Kalau kita simpan wang-wang ini, nanti kita tewas, Barisan Nasional sapu semua. Kita tak boleh tewas. Rakyat di Johor kena berikan sokongan kepada rakyat di Selangor juga. Bagi tahu mereka, kita rakyat di Johor pun mimpikan satu hari di mana Pakatan Rakyat akan menjadi kerajaan. Kerana rakyat di Johor juga nak menikmati segala faedah dan kebaikan yang telah pun diterima oleh rakyat di negeri Selangor. 我们的水州政府刚刚要给免费水的时候，我们的国政议员每一个站出来讲，不可以给免费水，这样会浪费钱，导致我们的州政府破产。但5年了，政府拨款了6亿5千万了，有破产吗？有没有破产？不止没有破产，还表现得比前朝政府来的还要好。我们的储备金刚开始执政的时候7亿零几，现在5年后，我们的储备金已经高达25亿零几，好像是变魔术这样的嘞。我们的开支每一年增加，从2008年11亿增加到16亿，但是我们的储备金、我们的盈余每一年都增加，好像越花越多，花越多钱的话，我们的储蓄会越多，很奇怪的。林园政府很奇怪的，很会变魔术的。Pulau Pinang pun sama. Pulau Pinang macam mana? Lebih mengagumkan. Bajet kerajaan negeri bila kita ambil alih, dengar betul-betul angka ini ya. Kalau tak dengar, tulis. Malam balik baca, kasih fahamkan. 400 juta perbelanjaan tahun 2008. Masa itu tak cukup wang. Nak belanja 400 juta pun tak cukup wang. Kena pinjam daripada kerajaan pusat, kerajaan persekutuan. Tapi hari ini perbelanjaan di negeri Pulau Pinang tahun 2013 berapa ringgit? 1.1 bilion ringgit. Maksudnya perbelanjaan kerajaan negeri Pulau Pinang dalam jangka masa 5 tahun telah meningkat lebih kurang 3 kali ganda. Jangan tepuk dulu. Kalau kita naikkan perbelanjaan 3 kali ganda, hutang bertambah berkali-kali ganda, kerajaan Pulau Pinang akan bankrupt tak lama lagi. Tapi tak 400 juta ringgit Barisan Nasional belanja tak cukup wang. Kita belanja 1.1 bilion ringgit, ada lebihan. Kerajaan Pulau Pinang mencapai lebihan paling tinggi sekali dalam sejarah Pulau Pinang, 138 juta ringgit tahun lalu. Kerajaan Barisan Nasional hutang, kerajaan Pakatan Rakyat belanja lebih. Sepatutnya hutang lebih tinggi, tapi sebaliknya kita mencapai lebihan yang rekod tinggi. Cukup mustahil. Bukan saja perbelanjaan naik, lebihan naik, hutang kerajaan Pulau Pinang pun menurun. Dari 600 juta ringgit turun sampai 30 juta ringgit. Kurang 95%. Tuan-tuan dan puan-puan, masih ingat tak bila saya mulakan ucapan saya tadi?
macam mana kerajaan Pakatan Rakyat akan menunaikan janji-janji kita dalam manifesto Pakatan Rakyat. Kita nak kurangkan rasuah, setengah kita pulangkan kepada rakyat, setengah lagi kita bayar balik hutang supaya hutang dapat diturunkan. Betul tak? Itu saya kata tadi kan. Sekarang saya telah tunjukkan bahawa di Kerajaan Selangor dan Kerajaan Pulau Pinang kita mampu naikkan perbelanjaan demi kebajikan dan kebaikan rakyat di negeri-negeri itu. Pada masa yang sama, kita telah pun berjaya mengurangkan hutang yang dikumpul oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Betul tak? Kita ada track record tak? Dan kalau rakyat dalam pilihan raya yang akan datang memilih Pakatan Rakyat, saya akan janji perbelanjaan untuk rakyat akan meningkat, harga kereta akan menurun, tol akan dihapuskan, rumah mampu milik akan dibina, RM1,000 diberi kepada semua warga emas. Pada masa yang sama, hutang kerajaan persekutuan akan diturunkan. Kita 宾州政府也是一样的，表现更加好。从开支原本4亿0级，以前宾州政府开支只有4亿0级，开支4亿0级都要欠钱啊，要欠联邦政府钱啊。现在我们林冠英领导之下，宾州政府达到的这个开支是11亿0级，增加接近3倍，增加接近3倍。但是我们宾州政府现在有没有增加？没有增加哦，反而是我们宾州政府开销每一年有盈余，上年盈余最高1亿3800万，不止每一年的开支有增加，我们的债务州债也减低了，从6亿0级到3000万0级。这个是我们明年的表现，这个是我们明年的成绩单。这也表示我们在联邦政府在来届大选所承诺的这个宣言，就是减低贪污、减低腐败、告别浪费浪费的这些政府的 project， 我们就能够用一半的钱回馈给人民，另外一半的钱来减低债务国债。这个是达得到的，因为我们已经证明给马来西亚人民看，我们明年行。Barisan Nasional hanya boleh kata kita tidak boleh lagi kata kita tidak berpengalaman. Yang boleh kata kita tak berpengalaman adalah kita tak berpengalaman untuk makan duit. Kita tak ada pengalaman untuk makan duit. Dan sekarang kita nak tunjukkan satu pemimpin tertinggi Pakatan Rakyat, Saudara Lim Kee Siang, yang tak pernah dalam sejarah beliau makan duit rakyat, yang tak pernah dalam sejarah beliau menyalahgunakan kuasa. Kita mengalu-alukan kedatangan Saudara Lim Kee Siang ke Brunei malam ini. 我们热烈的欢迎我们的林东党领袖林继江今晚来到普莱，跟大家见面，讲几句话。Saya telah berucap panjang lebar. Kena ucap sampai Lim Kee Siang sampai. Tapi saya telah membuktikan malam ini kepada semua yang ada di sini, kepada semua penonton-penonton dalam internet. Kalau nak tengok internet, ubah.tv. Ubah.tv, you boleh tonton segala ceramah-ceramah yang diadakan seluruh negara. Iklan sikit. Tapi kita telah membuktikan bahawa Pakatan Rakyat mampu memimpin,
mampu menjadi kerajaan di Putrajaya, dan kita telah pun menunjukkan bahawa kita boleh mencapai segala janji-janji yang telah dituliskan, diumumkan dalam manifesto Pakatan Rakyat. Dan kita boleh lihat daripada contoh-contoh yang telah pun disenaraikan tadi mengenai manifesto Barisan Nasional, bahawa Barisan Nasional langsung tidak boleh dipercayai. Dia orang suka janji mulut, kata saja macam tu, buat yang lain. Kita tak nak lagi satu kerajaan yang terus menipu rakyat di Malaysia. 56 tahun tipu rakyat Malaysia sudah cukup lah. Betul tak? Sudah cukup lah. Biar Najib dalam pilihan raya akan datang mengambil alih jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen dan menjadi Ketua Pembangkang Barisan Nasional di Parlimen Malaysia. Dan biar kita memilih satu kerajaan baru, Kerajaan Pakatan Rakyat, yang akan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-7 di Malaysia. Perdana Menteri yang akan membawa berwibawa dan akan membawa kemakmuran kepada semua rakyat di Malaysia. 我们希望来届大选，人民能够团结力量，让我们打倒国政，不能够在他们继续欺骗我们马来西亚人民。56年已经足够了，我们要把它赶出不成，制定一个明年政府带来一个更好的明天给我们的孩子们，好不好？好不好？好不好？5月5，5月5，5月5，五吧！Thank you， 谢谢大家，祝大家晚安，Salam sejahtera，selamat malam，dan salam berjuang，Thank you。